Oke, assalamualaikum guys. Kita jumpa lagi kali ini dalam channel saya Kembara Bumi Australia. Oke, hari ini aku nak ceritakan pasal skema emas. Bagaimana aku terjebak dalam skema emas ni? Oke, cerita dia begini. Aku bekerja sebagai pemandu taksi. Dan lepas tu aku dengarlah cerita kawan aku. Daripada mulut ke mulut kawan aku dah berjaya dalam pelaburan emas. Nah, lepas tu aku pergilah jumpa dia dan dia bagi tahu aku bahawa pelaburan itu cukup menguntungkan. Jadi aku tengok pun si kawan tu dia dah berjaya. Dia nampak dah perubahan dia. Jadi dia ada buat part time pelaburan emas ni. Package dia macam ini. Saya labur RM12.000 dan dia akan bayar RM2.000 sebulan. Begitulah selama setahun, dan bila dah cukup setahun, saya pun akan dapat duit saya RM24.000, dan selepas itu diberi lagi percuma 100 gram emas. Lepas itu aku fikirlah macam mana aku nak dapatkan duit RM12.000 ini. Jadi kebetulan bank dah SMS dengan aku suruh buat pinjaman. Kebetulan bank SMS. Tapi dia bagi RM7.000 lah. Jadi aku kata macam fikir tak cukup lah macam tu. Aku cuba kaji dengan kawan aku tu bagaimana dia boleh bayar imbuhan yang begitu tinggi. Ada bayar melabur RM12.000, dia bayar sebanyak RM2.000 sebulan selama setahun. Sedangkan emas ini dia punya harga pada masa itu, kalau emas 99, 1 gram pun paling tinggi pernah naik pada masa itu RM204, RM205 yang sebelum itu. Jadi kawan ni bagi tahulah, dia kata emas ini kalau dibeli banyak memang harga murah lah dalam bentuk jongkong. Tapi dia ada tempat, dia kata bos mereka akan beli pada harga yang murah dan jualkannya ke pasaran pada harga yang mahal. Begitulah cerita dia kata. Dan juga selain daripada itu, emas ni dia kata digunakan untuk membuat kabel elektrik, kerana emas ini adalah salah satu bahan dia kata yang terbaik untuk mengalirkan elektrik. Jadi dari hari ke hari dia kata emas ini memang akan naik harga, itu sebabnya menguntungkan. Lepas macam itulah cerita dia. Dia kata guru-guru ramai yang ikut pelaburan emas. Pegawai bank ada ikut pelaburan emas, dia kata. Pekerja kilang ramai yang ikut pelaburan emas, dia kata. Macam itulah. Jadi aku pun yakin dengan penjelasan dia. Aku percaya dengan penjelasan dia, maka aku pun ikutlah pelaburan itu. Lepas tu aku pun dah puas hati dengan kajian itu. Dia pun dah kelintang aku kau yang dia kata ada bos dia yang jalankan bisnes itu. Dan aku jumpa lah orang yang tukang nak collect duit ni, sebab nak ikut pelaburan kan. Jadi bila saya dah jumpa orang tu dan aku bawa duit sekali RM12.000 untuk bayar ikut pelaburan ni, dia ada lafaz wakalah. Lafaz wakalah dia ni dia berbunyi macam ni: sekiranya dia tidak mampu membayar bulanan pelaburan itu, maka anggaplah ia sebagai hutang yang tertangguh. Dan jika sekiranya
si tukang kolek duit ni dia tak mampu bayar bulanan, maka saya kena lah redo dengan hutang yang tertangguh itu. Maksudnya kalau saya kena terima lah kenyataan, saya kena reda yang duit itu dia tak bayar. Dan macam itulah, selepas saya bagi duit, bulan pertama itu memang tak dibayar dia punya faedah. Bulan kedua saya dapatlah saya punya imbuhan RM2,000 sebulan, dan seterusnya macam tu. Bila dah sampai bulan ketiga, dia tak call, dia tak bagi tahu. Saya pun datanglah pergi situ, tanya imbuhannya seterusnya bila dia nak bayar, dia kata. Contoh, dia kata bos ada masalah. Bila saya tanya bos tu dekat mana, dia kata bos hanya akan jumpa polis sahaja, bukan polis dia tak akan jumpa. Macam itulah dia cerita maksudnya. Jadi saya tak pastilah bos tu wujud ke tak wujud. Mungkin bos itu tak wujud lah, macam tu. Biasalah skema kan. Lepas tu aku pergi jumpa lah orang yang bawa aku tu pergi, dan dia cakap macam ni dengan aku, jangan cairkan aku dalam soal ini, aku tak ada kena mengena, aku cuma nak intro saja. Dia cakap macam tu lah. Tetapi selepas itu dia masih lagi cari orang lain untuk ikut pelaburan itu. Bahagian saya sudah tak dibayar, saya punya pelaburan itu sudah tidak dibayar. Dan lepas itu dia masih lagi mencari orang untuk meneruskan dia punya kerja skema itu, untuk melabur. Bukti dia, rakan saya sendiri yang kena balik. Dah tahu, dah diberitahu dia tak akan bayar, kami dah kena, dia tak bayar sampai sekarang. Tapi dia masih lagi mencari mangsa untuk di scam, ikut melabur dengan dia. Dia masih mencari. Jadi akhirnya duit itu sampai sekarang nih, sampai aku upload video ni, dia tak bayar lagi RM12,000. Hangus macam tu sahaja. Saya cuma dapat RM10,000, dapat RM2,000 je lah. Yang RM10,000 lagi dia tak bagi sampai sekarang. Kalau saya nak fikirkan kemana perginya duit itu, macam mana dia nak rolling. Sedangkan emas 99 ini, kalau kita ada dapat dalam tangan kita nak gadaikan dia ke bank rakyat, memang kita akan dapat duit. Dan dia akan naik harga dia lagi. Masa naik harga itu, dia boleh ambil lagi duit itu. Tapi cukup 6 bulan, dia kena bayar balik duit yang dia pakai. Dia kena bayar balik. Kalau dia pakai RM60,000, dia kena bagi balik RM60,000. Tapi kemungkinan dia tak akan ambil lagi duit, dia tak akan ambil lagi emas yang dia gadai dengan bank itu. Begitu rentak pelaburan emas skim cepat kaya ni. Dia tak boleh rolling lagi, dan dia akan lari, dan nama dia akan senara hitam. Bagi saya, pelaburan emas memang tidak akan menguntungkan, malah menipu sahaja, memudaratkan kita. Oke guys, sekian dulu kali ini saya kongsikan dengan anda semua tentang pelaburan emas yang membuat kita jadi papa kedana. Bukan jadi kaya, jadi papa kedana. Pelaburan emas memang tak akan menguntungkan. So kepada anda di luar sana, jangan sama sekali percaya dengan pelaburan emas. Dia tak wujud, dia tak menguntungkan. Walaupun dia pelaburan emas ni ataupun apa-apa pelaburan sekalipun, jika sekiranya sekadar kamu boleh tengok di website, ada kemungkinan
50% dia bayar, 50% dia tak akan bayar, dia akan tipu. Macam tu sajalah. Tapi ikut pengalaman saya, negara kita Malaysia dari segi pelaburan emas memang dia tak boleh kawal. Tapi ada setengah negara dia tidak kawal pelaburan melalui website ini. Itu adalah risiko yang ditanggung oleh kita sendiri. Tapi dalam Malaysia, pelaburan melalui website memang dikawal. Ada setengah aplikasi pelaburan mata wang dalam aplikasi tidak boleh dipasang dalam handphone, hanya setengah saja yang boleh. Dan bila saya tengok yang boleh dipasang itu adalah aplikasi yang berada dalam Malaysia. Jadi pendek kata, pelaburan melalui aplikasi Presto ini itu memang pelaburan yang betul, bukan seperti pelaburan emas ya. Oke guys, sekian dulu kali ini untuk info saya tentang skema pelaburan emas. Bagi anda yang belum subscribe channel saya, dipersilakan. Oke, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.